Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, dalam siri ini sedikit pendetilan berkaitan dengan beberapa perkara lah. Yang pertama berkaitan dengan al-buraq, binatang tunggangan Nabi SAW semasa diisrakan. Untuk makluman kita semua, al-buraq didatangkan dari syurga. Menurut Ibnu Duraid, dinamakan al-buraq yang berasal dari kalimah al-barq yang bermaksud kilat. Ini disebabkan kelajuannya. Dinyatakan dalam siri yang lalu bahawa al-buraq melangkah sejauh pandangan matanya, maka kelajuannya lebih pantas daripada cahaya. Ada pendapat lain mengatakan dinamakan al-buraq kerana kekilatan warnanya. Tiada halangan untuk menghimpunkan kedua-dua makna tersebut, yakni kekilatan dan kelajuan yang menggambarkan tentang binatang al-buraq ini. Adakah Nabi turut menaiki al-buraq ketika naik ke langit, yakni ketika dimi'rajkan, atau baginda hanya menaiki ketika Isra' semata-mata? Apa yang zahir daripada hadis-hadis tentang Isra' wal Mi'raj, baginda menaikinya untuk kedua-dua perjalanannya, yakni ketika Isra' dan ketika Mi'raj. Malah terdapat riwayat yang menyebutkan dengan jelas Nabi diisrakan dengan menunggang buraq dan dimi'rajkan juga dengan menunggang al-buraq. Yang kedua berkaitan dengan solat Nabi Muhammad dalam Baitul Maqdis. Dalam riwayat menceritakan bahawa Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat di dalam Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang lain menceritakan baginda solat di situ bersama sekumpulan para Nabi dan baginda mengimamkan mereka. Menurut Imam Ibn Kathir, Masjid Al-Aqsa adalah tempat kemunculan para Nabi sejak Nabi Ibrahim AS. Kerana itu dihimpunkan mereka di situ semasa Nabi diisrakan, dan baginda Nabi SAW mengimamkan mereka di tempat dan di negeri mereka bagi menunjukkan bahawa baginda adalah pemimpin teragung dan ketua yang terkehadapan. Itu berkaitan dengan solat Nabi di Baitul Maqdis. Pertemuan Nabi SAW dengan para Nabi semasa Isra' dan Mi'raj, adakah dengan ruh dan jasad mereka atau ruh sahaja? Hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Pandangan yang pertama yang ditemui itu ialah ruh-ruh mereka sahaja yang dijelmakan kepada rupa-rupa mereka kecuali Nabi Isa. Maka yang ditemui ialah diri Nabi Isa kerana baginda tidak wafat lagi, akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Pandangan yang kedua yang ditemui itu ialah diri mereka sebagaimana ketika mereka hidup di bumi. Diriwayatkan daripada beberapa salaf, antaranya Sa'id bin Al-Musayyib dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang berkata para Nabi apabila wafat, mayat mereka tidak dibiarkan selepas 40 hari, melainkan akan diangkat ke langit. Terdapat hadis menceritakan bahawa para Nabi hidup dalam kubur-kubur mereka masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para Nabi hidup di dalam kubur-kubur mereka dalam keadaan mereka mengerjakan solat. Ketika Isra', Nabi SAW telah melihat Nabi Musa mengerjakan solat di dalam kuburnya. Baginda bersabda, marartu ala Musa laylata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Pada malam aku diisrakan, aku telah melintasi Nabi Musa AS di sebuah kawasan padang pasir yang merah. Dia sedang berdiri solat di dalam kuburnya. Riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kematian para Nabi hanyalah perpindahan dari negeri fana ini ke negeri yang kekal. Kedudukan mereka lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang tiga berkaitan dengan Baitul Ma'mur. Diriwayatkan daripada Qatadah, Rasulullah pernah menceritakan pada kami, fa innahu masjidun fis sama' tahtahul Ka'bah law kharra la kharra 'alaiha. Al-Baitul Ma'mur ialah sebuah masjid di langit yang berbetulan, yang membetuli Ka'bah. Maknanya
Kaabah dengan Baitul Ma'mur, kedudukannya sama, Kaabah di bumi, Baitul Ma'mur di langit. Jika ia jatuh, pasti akan jatuh di atas Kaabah. Pernah ditanya pada Sayyidina Ali tentang Baitul Ma'mur. Kata Sayyidina Ali, Al-Baitul Ma'mur ialah sebuah rumah di langit, membetuli arahnya tepat ke Kaabah di bumi. Kehormatannya di langit sama seperti kehormatan Baitullah di bumi. Berkaitan dengan Sidratul Muntaha, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang berikutnya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.